Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu berharap semua pelajar masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran di rumah. Dalam video ini, cikgu akan mengajar matematik tingkatan 1 dalam bab yang ke-13 iaitu Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras adalah salah satu subtopik yang penting dalam trigonometri. Tanpa membuang masa, jom kita belajar salah satu teorem yang popular dalam dunia ini iaitu Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras adalah sebagai asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga bersudut tegak. Sebagai ulangan, segitiga yang bersudut tegak adalah segitiga yang mempunyai sisi 90 darjah. Maka, sekiranya cikgu letakkan sudut di sini sebagai alfa dan sudut di hujungnya sebagai beta, maka alfa campur beta campur 90 darjah bersamaan dengan 180 darjah. Seterusnya, alfa campur beta bersamaan dengan 180 darjah tolakkan dengan 90 darjah. Maka, kita dapati nilai alfa campur beta bersamaan dengan 90 darjah. Alfa dan beta juga dikenali sebagai sudut pelengkap ataupun complementary angle. Seperti mana yang kita ketahui, Teorem Pythagoras diambil daripada nama seorang ahli matematik yang bernama Pythagoras. Beliau juga adalah ahli falsafah yang memberi sumbangan kepada perkembangan matematik pada hari ini. Walaupun begitu, konsep berkenaan segitiga ini telah pun ditemui pada 1000 tahun sebelum Masihi oleh ahli matematik pada zaman Babylon, dan penemuan piramid di Mesir membuktikan bahawa mereka telah berjaya menyelesaikan masalah yang kompleks melibatkan segitiga. Apakah itu hipotenus? Hipotenus adalah sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak dan sentiasa bertentangan dengan sudut tegak. Jadi kita ada satu segitiga dan bertentangan dengan sudut tegak adalah C. Maka C dikenali sebagai hipotenus. Mengapakah sisi yang bertanda A adalah bukan hipotenus? Untuk segitiga yang berwarna merah, A adalah bukan hipotenus kerana segitiga ini adalah bukan 90 darjah. Segitiga yang berwarna kuning pula menunjukkan bahawa B adalah hipotenus kerana dia bertentangan dengan sudut tegak. Maka A adalah bukan hipotenus. Bagaimana? Mudah kan? Bagi setiap yang berikut, kenal pasti hipotenus. Untuk segitiga yang pertama yang berwarna hijau, mudah sahaja kita cari sudut 90 darjah dan bertentangan dengan sudut tersebut, maka B adalah hipotenus. Untuk segitiga yang berwarna orange ni pula, iaitu segitiga PQR, bertentangan dengan sudut tegak adalah PR. Maka PR adalah hipotenus untuk segitiga PQR, dan yang bertentangan dengan sudut tegak PTS pula adalah PS. Jadi, PR dan PS adalah hipotenus. Cikgu berharap pelajar sudah dapat kenal pasti hipotenus kerana ini adalah penting untuk belajar teorem Pythagoras. Seterusnya kita akan meneroka dan menerangkan teorem Pythagoras. Cikgu akan terangkan 3 kaedah. Kita ada 4 segitiga bersudut tegak, kemudian cikgu akan menyusun semula supaya menjadi seperti yang pelajar lihat di skrin. Untuk menerangkan teorem Pythagoras, cikgu akan mencari luas segi 4, iaitu panjang darabkan dengan lebar. Panjangnya tentulah A campurkan dengan B dan lebarnya adalah A campurkan dengan B. Maka luas segi 4, A campur B darabkan dengan A campur B. Seterusnya kita akan melakukan proses pengembangan. A darab A kita dapat A kuasa 2. A darab B kita dapat AB. Seterusnya campur B darab A, juga kita dapat AB, ataupun pelajar boleh tulis BA, dan B darab B kita dapat B kuasa 2. Maka A kuasa 2 campurkan dengan AB campur AB, jawapannya adalah 2AB. Campurkan dengan B kuasa 2.
Ada lagi satu cara lain untuk mencari luas segi empat ini, iaitu dengan cara kita mencari luas segitiga dan kita akan darabkan dengan 4. Seterusnya kita akan campurkan dengan segi empat yang berada di dalam ini. Tadi cikgu dah terangkan sudut di sini adalah alfa dan sudut di sini adalah beta. Hasil tambah alfa dan juga beta adalah 90 darjah, maka sudut di sini mestilah 90 darjah. Jadi ini adalah segi empat sama. Maka C darab C kita dapat C kuasa 2. Jadi untuk mencari luas segi empat menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kita dengan mencari segitiga ini 1/2 darabkan dengan tapak iaitu A dan darabkan dengan tinggi iaitu B. Kemudian cikgu akan darab dengan 4 kerana kita ada 4 segitiga dan kita akan mencampurkan dengan luas segi empat sama yang berwarna putih ini iaitu C kuasa 2 bersamaan dengan 4 darabkan dengan 1/2 kita dapat 2. A darab B kita dapat AB. Jadi 2 darab AB tentulah 2AB. Campurkan dengan C kuasa 2. Baiklah pelajar, seterusnya kita akan bandingkan jawapan kita yang pertama dengan yang kedua, iaitu A kuasa 2 tambah 2AB campur B kuasa 2 bersamaan dengan 2AB campur C kuasa 2. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan dan kiri, kita ada dua nilai yang sama, maka kita boleh mansuhkan. Maka jawapan yang kita dapat adalah A kuasa 2 campurkan dengan B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Dan inilah teorem Pythagoras. Kita dapati bahawa sudut di sini adalah 90 darjah, bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah C, maka C adalah hipotenus. Mari kita lihat kaedah yang kedua untuk menerangkan teorem Pythagoras. Kali ini kita ada 8 segitiga yang bersudut tegak. Cikgu akan susun supaya menjadi seperti yang pelajar lihat di skrin. Kita tahu bahawa ini adalah segi empat sama. C darab C kita dapat C kuasa 2. A darab A kuasa 2. Dan B darab B kita dapat B kuasa 2. Maka C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 campurkan dengan B kuasa 2. Ini adalah kaedah yang kedua untuk menerangkan teorem Pythagoras. Kaedah ketiga adalah kaedah yang Pythagoras sendiri buktikan bahawa teorem ini benar, iaitu cikgu susun seperti yang pelajar lihat di skrin. Dekat sini pun kita nampak lagi A kuasa 2, di sini B kuasa 2 dan dekat sini adalah C kuasa 2. Di sini kita dapat sudut 90 darjah. Untuk lebih jelas, cikgu akan tunjukkan dalam bentuk grid. Iaitu, sekiranya kita susun seperti yang pelajar lihat di skrin, dekat sini kita nampak ada 3 kotak, iaitu cikgu letak 3. Dekat sini kita ada 4 kotak dan dekat sini ada 5 kotak. Maka Pythagoras teorem tadi, kita tahu bahawa dia adalah A kuasa 2 campurkan dengan B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Dan C kuasa 2 itu adalah hipotenus. Okey, kita mulakan dengan hipotenus dahulu. Jadi 5 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 25. Dan A kuasa 2 kita ambil 3, jadi 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9. Dan B kuasa 2, jadi 4 kuasa 2 bersamaan dengan 16. Maka A kuasa 2 campur B kuasa 2, iaitu 9, campurkan dengan 16, kita dapat 25. Maka kita telah berjaya membuktikan Pythagoras teorem. Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Kebiasaannya, kita akan mencari hipotenus dahulu. Hipotenusnya tentulah adalah LM. Maka kita tulis sahaja LM kuasa 2 bersamaan dengan MN kuasa 2 campurkan dengan LN kuasa 2. Ada pelajar tanya, boleh tak kita nak tulis LN dahulu? Jawapannya boleh. Maka pelajar juga boleh tulis LM kuasa 2 bersamaan dengan LN kuasa 2 campurkan dengan MN kuasa 2. Untuk soalan yang kedua, kita tahu bahawa hipotenusnya adalah X. Jadi X kuasa 2 bersamaan dengan Y kuasa 2 campurkan dengan Z kuasa 2.
Bagaimana? Mudah kan? Sekarang ini kita akan belajar untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi suatu segitiga bersudut tegak. Dalam segitiga ini, kita dapat mengetahui bahawa hipotenusnya adalah 20 cm. Jadi cikgu tulislah 20 kuasa 2 bersamaan dengan 12 kuasa 2 campurkan dengan, dekat sini kita tak ada sisi, jadi cikgu boleh letaklah Y. Maka kita tulislah campurkan dengan Y kuasa 2. 20 kuasa 2 nilainya adalah 400 bersamaan dengan 12 kuasa 2 adalah 144 campurkan dengan Y kuasa 2. Seterusnya Y kuasa 2 bersamaan dengan 400 tolakkan dengan 144. Kita dapati jawapannya adalah 256. Maka Y punca kuasa 256 bersamaan dengan 16. Maka sisi Y adalah 16 cm. Untuk soalan yang kedua, kita hendak mencari hipotenus pula. Okay, cikgu letak dekat sini C. Jadi C kuasa 2 bersamaan dengan 24 kuasa 2 campurkan dengan 10 kuasa 2 bersamaan dengan 24 kuasa 2 nilainya adalah 576 dan 10 kuasa 2 nilainya adalah 100. Maka C kuasa 2 bersamaan dengan 576 campur 100 nilainya adalah 676. Maka C punca kuasa untuk 676 bersamaan dengan 26. Bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. Okey, pelajar kena ingat, sisi tak semestinya kita dapat semua nombor bulat. Kadang-kala kita boleh dapat jawapan dengan jawapan perpuluhan. Jadi untuk soalan yang pertama, hipotenusnya adalah X. Jadi X kuasa 2 bersamaan dengan 14 kuasa 2 campurkan dengan 9 kuasa 2. Sebenarnya pelajar boleh terus tekan kalkulator. 14 kuasa 2 campur 9 kuasa 2. Nilainya adalah 277. Maka X punca kuasa untuk 277 bersamaan dengan 16.64 setelah kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Untuk soalan yang kedua, iaitu kita hendak mencari X dan kita ada hipotenus. Jadi 1.2 kuasa 2 bersamaan dengan X kuasa 2 campurkan dengan 1.0 kuasa 2. Jadi untuk mencari X kuasa 2 bersamaan dengan 1.2 kuasa 2 kita akan tolakkan dengan 1.0 kuasa 2. Maka X kuasa 2 bersamaan dengan 0.44. Maka untuk mencari X, kita akan buat punca kuasa 2 untuk 0.44 dan nilai yang kita dapat adalah 0.66 setelah kita bundarkan betul kepada dua tempat perpuluhan. Sekarang ini kita akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Pertama sekali, tentulah kita perlu memahami masalah tersebut. Kemudian, kita akan merancang strategi. Seterusnya, kita akan melaksanakan strategi. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat refleksi. Seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di tingkat 3 yang terbakar seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Kedudukan tingkat itu dari tanah mengufuk ialah 6 meter, kaki tangga dari dinding bangunan ialah 4.5 meter. Berapakah panjang tangga itu? Okay, ingat proses untuk menyelesaikan masalah tadi, iaitu kita hendak memahami masalah dahulu. Kita tahu bahawa jarak tingkat 3 dari tanah mengufuk bersamaan dengan 6 meter dan jarak kaki tangga dari bangunan adalah 4.5 meter. Dan soalannya kita nak cari panjang tangga itu.
Seterusnya, kita akan merancang strategi. Strateginya adalah kita akan melukis segitiga bersudut tegak untuk mewakili maklumat yang diberikan. Kemudian kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Seterusnya, kita akan melaksanakan strategi tersebut dan membuat refleksi. Kita tahu bahawa panjang tangga itu adalah hipotenus, iaitu cikgu letak huruf T lah untuk mewakili tangga. Jadi T kuasa 2 bersamaan dengan 6 kuasa 2 campurkan dengan 4.5 kuasa 2. 6 kuasa 2 campur 4.5 kuasa 2, nilainya adalah 56.25. Maka T punca kuasa 2 untuk 56.25 bersamaan dengan 7.5. Maka panjang tangga itu adalah 7.5 meter. Langkah yang terakhir adalah kita akan membuat refleksi. Kita akan semak balik 7.5 kuasa 2 bersamaan dengan 56.25 dan 4.5 kuasa 2 campur 6 kuasa 2 bersamaan dengan 56.25. Maka kita tahu bahawa jawapan kita adalah betul. Kita lihat lagi contoh. Dalam rajah di sebelah, PQSU ialah sebuah segi empat tepat. Hitung perimeter rantau berlorek. Perimeter adalah ukur lilit, iaitu hasil tambah UT campurkan dengan TR campur RQ campur QP dan juga PU. Untuk mencari perimeter kawasan yang berlorek, tentulah kita perlu mencari panjang TR terlebih dahulu. Kita tahu bahawa PQ adalah 17 cm dan UT adalah 11 cm. Maka 17 tolakkan dengan 11, nilainya adalah 6. UP adalah 12 cm dan RQ adalah 4 cm. Jadi 12 tolak 4, nilainya adalah 8. Sudut DS adalah 90 darjah, maka TR adalah hipotenus. Jadi untuk mencari TR kuasa 2 bersamaan dengan 6 kuasa 2 campurkan dengan 8 kuasa 2. 6 kuasa 2 campur 8 kuasa 2, nilainya adalah 100. Maka TR adalah punca kuasa 2 100, nilainya adalah 10. Maka untuk mencari perimeter kawasan berlorek, iaitu UT campur TR campur RQ campur QP dan campurkan dengan PU. Jadi kita akan masukkan sahaja nilai. UT adalah 11 campurkan dengan TR, kita dapat tadi 10, campur RQ nilainya adalah 4, QP adalah 17, campurkan dengan PU adalah 12. Maka nilai yang kita dapat adalah 54 cm. Kita lihat lagi contoh. Sebuah kapal bermula dari titik O dan berlayar ke arah barat daya sejauh 300 km, kemudian ke arah barat laut sejauh 450 km. Hitung jarak akhir kapal itu dari titik O dan berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. Okay, dekat sini cikgu nak ingatkan berkenaan dengan utara, selatan, timur dan barat dahulu. Jadi kita ada utara, selatan, timur dan juga barat. Kemudian kita ada barat laut dan juga tenggara dan barat daya dan juga timur laut. Okay, ini adalah pengetahuan asas. Strategi kita adalah kita akan cuba melukis segitiga bersudut tegak. Kemudian kita akan gunakan Pythagoras Theorem dan kita akan kira dengan maklumat yang kita ada. Pertama sekali, maklumat yang diberi adalah dia bermula daripada titik O. Okay, dekat sini cikgu letaklah O. Kemudian kapal itu berlayar ke arah barat daya sejauh 300 km. Okay, dekat sini kita lukislah 300 km. Kemudian dia pergi ke arah barat laut sejauh 450 km. Dan hitung jarak akhir kapal itu dari titik O. Dekat sinilah.
Sekiranya barat laut dan timur laut ini adalah 90 darjah, dekat sini pun 90 darjah, kita boleh menggunakan Pythagoras Theorem ataupun Teorem Pythagoras. Jadi kita tahu bahawa yang bertentangannya adalah hipotenus. Cikgu bagi nama dekat sini adalah L sempena barat laut lah. Jadi untuk mencari OL menggunakan Pythagoras Theorem, tentulah OL kuasa 2 bersamaan dengan 450 kuasa 2 campurkan dengan 300 kuasa 2. Nilai yang kita dapat dengan menggunakan kalkulator adalah 292,500. Maka OL adalah punca kuasa 2 untuk 292,500. Jawapan yang kita dapat adalah 540.83 km. Setelah kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Bahagian yang terakhir adalah akas teorem Pythagoras. Jika C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C adalah sudut tegak. Jika C kuasa 2 kurang daripada A kuasa 2 campur B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C adalah sudut tirus. Sudut tirus adalah sudut yang bermula daripada kosong dan kurang daripada 90 darjah atau dikenali sebagai acute angle. Jika C kuasa 2 lebih besar daripada A kuasa 2 campur B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C adalah sudut cakar. Sudut cakar adalah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. Juga dikenali sebagai obtuse angle. Dan yang terakhir, iaitu jika C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C adalah bersudut tegak. Tentukan sama ada setiap segitiga berikut adalah segitiga bersudut tegak atau bukan. Kita lihat soalan yang pertama dahulu. Cara yang paling mudah, kita akan mencari sisi yang paling panjang, iaitu 34, jadi 34 kuasa 2. Bersamaan dengan 1156. Seterusnya, 18 kuasa 2 campurkan dengan 30 kuasa 2. Bersamaan dengan 1224. Berdasarkan akas teorem Pythagoras tadi, sekiranya C kuasa 2 kurang daripada A kuasa 2 campurkan dengan B kuasa 2, maka sudut yang bertentangan dengan C adalah sudut tirus. Maka segitiga ABC adalah bukan segitiga bersudut tegak. Untuk soalan yang kedua, samalah macam tadi. Kita akan cari sisi yang paling panjang, iaitu 17 kuasa 2 bersamaan dengan 289. Sisi yang selebihnya kita akan tambahkan, jadi 8 kuasa 2 campurkan dengan 15 kuasa 2, iaitu 289 juga jawapan kita. Jadi, jika C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 campurkan dengan B kuasa 2, mengikut akas teorem Pythagoras, ini adalah segitiga bersudut tegak. Bagaimana? Mudah kan? Kita akan melihat satu soalan kebat. Jarak di antara dua batang tiang tegak PQ dan RS yang berada pada tanah mengufuk ialah 12 meter. Sudut tas tali yang panjangnya 15 meter diikat pada puncak kedua-dua tiang itu. Jika tiang RS ialah 20 meter, terangkan bagaimana anda mencari tinggi tiang PQ. Masalah kita sekarang adalah kita nak cari tinggi PQ. Sekiranya kita lihat di sini, panjang PR adalah 12 meter, maka Q sehingga tiang RS juga adalah 12 meter. Okay, dekat sini cikgu letak huruf T. Maka, kita boleh mencari panjang ST menggunakan Pythagoras Theorem. Kerana dekat sini adalah 90 darjah. Pertentangan dengan 90 darjah ni adalah 15. Maka 15 kuasa 2 bersamaan dengan ST kuasa 2 campurkan dengan QT kuasa 2. QT nilainya adalah 12. Jadi 12 kuasa 2. Maka ST kuasa 2 bersamaan dengan 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Nilai yang kita dapat adalah 81.
maka ST bersamaan dengan punca kuasa 81 bersamaan dengan 9. Jadi kita tahu bahawa ST adalah 9. Maka untuk mencari panjang PQ, kita akan tolakkan dengan panjang RS. Maka tinggi tiang PQ bersamaan dengan 20 tolakkan dengan 9. 20 tolak 9 adalah 11 meter. Jadi, dalam video ini, kita telah belajar untuk mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Yang kedua, kita belajar untuk menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Seterusnya, menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut. Yang ketiga, kita telah belajar untuk menentukan panjang bagi sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak dan gabungan bentuk geometri. Seterusnya, kita belajar untuk menentukan sama ada suatu segitiga bersudut tegak dan memberi justifikasi berdasarkan akas teorem Pythagoras. Dan yang terakhir, tentulah kita belajar untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras dan akas teorem Pythagoras. Terima kasih kepada semua pelajar kerana sudi menonton video ini. Cikgu percaya seandainya pelajar meneliti video ini dengan baik, maka pelajar akan dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Pelajar akan dapat meneroka lebih lagi berkenaan dengan teorem Pythagoras ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang ditunjukkan dalam buku teks. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Bagaimana dengan latihan bab 3 yang cikgu beri tempoh hari? Siap semuanya? Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita teruskan pelajaran kita dengan bab 4 iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Cuba kamu lihat gambar ini. Apakah namanya? Ada yang ingin mencuba? Betul. Ini adalah tengkolok yang dipakai oleh raja atau sultan di negeri-negeri Melayu. Siapakah yang dapat meneka tengkolok ini mewakili negeri mana? Betul, tengkolok-tengkolok ini mewakili Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Jadi murid-murid sekalian, hari ini kita akan ke Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor untuk meneroka lebih banyak maklumat tentang latar belakang, pentadbiran, hubungan luar dan perundangan. Kerajaan Perlis merupakan wilayah yang terpisah dari Kedah sejak tahun 1842. Syed Hussein Jamalulaid pula diiktiraf sebagai Raja Perlis dengan gelaran Pia Songkram Ramawicit Wilis Asmara Pia Pelit. Peristiharan Raja Syed Hussein Jamalulaid telah dilakukan di Istana Arau. Kesultanan Kedah pula diasaskan pada abad ke-7 dan kekal hingga hari ini. Walau bagaimanapun, pada abad ke-12, kesan pertapakan Islam, kota Bukit Meriam dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dan Sultan yang menggunakan gelaran Sultan yang pertama ialah Sultan Muzaffar Shah. Kesultanan Kelantan di bawah Long Yunus telah berjaya menyatukan Kelantan dan baginda menaiki tahta dengan gelaran Yang di-Pertuan. Bagi mengelakkan ancaman Terengganu, Sultan Muhammad I telah membuat persetiaan dengan Siam. Dan kerana itu, Maharaja Siam telah mengurniakan gelaran Pia Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad I. Untuk itu juga, Siam telah meluaskan pengaruhnya di Kelantan hinggalah tahun 1909. Kesultanan Terengganu pula diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin I yang memerintah dari tahun 1708 hingga 1733. Terengganu juga merupakan negeri yang paling akhir menerima penasihat British.
Kesultanan Johor telah diperintah oleh keturunan bendahara selepas berakhirnya jurai keturunan Sultan Melaka. Konflik politik yang berlaku telah menyebabkan keturunan Temenggung Dain Ibrahim menjadi pemerintah di Johor. Kemudian baginda telah digantikan oleh anaknya Daeng Abu Bakar yang menjadi Sultan Johor pada tahun 1855. Murid-murid sekalian, kita telah selesai tentang latar belakang 5 negeri ini. Ada yang bertanya bagaimana negeri-negeri ini mendapat nama. Itu soalan yang sangat bagus. Contohnya, Kelantan berasal daripada perkataan kalo dan tanah atau kolam tanah sehinggalah menjadi Kelantan. Bagaimana dengan negeri-negeri yang lain? Untuk itu, cikgu cadangkan kamu untuk mengkaji buku Asal-Usul Negeri-Negeri di Malaysia karya Datuk Zakiah Hanum. Kita teruskan tentang aspek yang kedua, iaitu pentadbiran. Perlis di bawah pemerintahan Raja Syed Hussein Jamalul Lail telah membentuk pentadbiran dengan dibantu oleh pembesar tempatan seperti Tuan Syed Abdullah sebagai Raja Muda dan Datuk Arau sebagai Perdana Menteri. Perlis telah dibahagikan kepada 22 mukim untuk melicinkan pentadbiran. Kedah pula telah diketuai oleh Sultan dan dibantu oleh pembesar. Untuk melicinkan pentadbiran Kedah, wujud pembahagian wilayah, daerah dan juga mukim. Pembesar daerah mengawasi wilayah sementara penghulu mengawasi mukim. Kesultanan Kelantan juga dibantu oleh pembesar. Sistem ini dikenali sebagai Sistem Jemaah Menteri yang telah dibentuk oleh Sultan Muhammad II. Di Kelantan, jajahan dibahagikan kepada 3, iaitu Selatan Batu Makebang, Pasir Putih dan Pasir Mas. Tok Kueng menjadi pentadbir jajahan. Tok Kueng berperanan sebagai orang tengah antara penduduk dengan pembesar dan juga istana. Kesultanan Terengganu juga dibantu oleh pembesar sebagai penasihat. Sistem penghulu di Terengganu diperkemaskan semasa pemerintahan Sultan Umar. Terdapat pembesar yang bergelar Datuk Mata-Mata yang bertugas menyambut pelawat dan orang kenamaan yang datang ke Terengganu. Sistem jemaah mesyuarat kerajaan dibentuk bagi memutuskan hukuman atau peristiharaan negeri. Ahli-ahlinya dikenali sebagai ahli mesyuarat. Johor mengalami zaman pemodenan semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Baginda telah mengasaskan satu sistem pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan. Baginda telah mewujudkan Majlis Jemaah Diraja Johor, Jemaah Menteri dan jabatan-jabatan lain. Pembesar kerajaan seperti Datuk Seri Ahmad Diraja dan Datuk Bentara telah bertanggungjawab dalam membantu pemerintahan Sultan Johor. Jawatan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan dibentuk untuk melicinkan pentadbiran Kesultanan Johor. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah selesai mempelajari tentang aspek pentadbiran. Kelima-lima negeri tersebut mempunyai sistem pentadbiran yang sangat sistematik. Tetapi, apakah persamaan yang terdapat pada pentadbiran kelima-lima kerajaan tersebut? Untuk menyekat wabak COVID-19 ni, jom kita sama-sama duduk kat rumah sahaja. Jangan lupa cuci tangan dengan kerap dan jaga kesihatan. Saya Malaysia dari saya Laila Jasmine.
Teruskan dengan aspek seterusnya iaitu hubungan luar. Kerajaan Perlis melakukan hubungan luar dengan Siam. Ini adalah strategi Perlis untuk tidak diganggu oleh kuasa lain. Kesultanan Kedah juga melakukan hubungan luar dengan Siam. Ini adalah strategi bagi mengelakkan ancaman Burma. Hubungan luar ini adalah dalam bentuk hubungan diplomatik, pentadbiran dan juga keuangan. Kesultanan Kelantan juga mempunyai hubungan luar dengan Siam. Hubungan ini dijalinkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I. Kesultanan Kelantan juga melakukan hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu lain. Kesultanan Terengganu juga mempunyai hubungan dengan Kerajaan Siam. Selain daripada itu, Kesultanan Terengganu membuat hubungan luar dengan Kelantan, Patani dan Johor. Kesan daripada hubungan luar ini, Kesultanan Terengganu diakui berdaulat oleh negeri-negeri lain. Johor juga mempunyai hubungan luar dengan Terengganu, Perak, Pahang dan Selangor. Selain daripada itu, Kesultanan Johor turut menjalin hubungan luar dengan Eropah dan Jepun. Kuasa-kuasa ini mengiktiraf kedudukan Johor. Pelajar-pelajar sekalian, kalau kita perhatikan, semua 4 negeri mempunyai hubungan luar dengan Siam. Masalahnya, mengapa Kesultanan Johor tidak membuat hubungan dengan Siam berbanding 4 negeri Melayu yang lain? Cuba kamu kaji peta ini. Ada banyak jawapan lain mengapa Johor tidak melakukan hubungan dengan Siam. Tetapi jawapan yang cikgu harapkan dari kamu adalah berdasarkan peta contoh ini, mengapa Johor tidak melakukan hubungan luar dengan Siam berbanding 4 negeri yang lain. Baiklah, aspek yang seterusnya iaitu perundangan. Kerajaan Perlis menjalankan undang-undang yang berasaskan Undang-Undang Kesultanan Kedah. Undang-undang ini menitikberatkan kebajikan rakyat Perlis. Kesultanan Kedah pula mempunyai Kanun Undang-Undang Kedah 1650 yang memberi hak kepada raja. Terdapat 5 bab Undang-Undang Kedah, antaranya tentang adat kebesaran dan adat meminang. Kesultanan Kelantan menjalankan undang-undang yang mengikuti hukum syarak semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Pelaksanaan undang-undang syarak ini telah membolehkan Kelantan aman dan makmur sebagai pusat perdagangan. Kesultanan Terengganu juga menjalankan perundangan berasaskan prinsip keadilan Islam. Terengganu telah menubuhkan Jabatan Mahkamah dengan Tengku Musa sebagai ketua. Pada tahun 1911, undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu telah digubal. Selain daripada itu, hakim telah dipilih dari individu yang berkelayakan dan luas pengetahuan agamanya. Kesultanan Johor telah memasyhurkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor pada tahun 1895 sebagai satu aturan dalam pemerintahan. Pelajar-pelajar sekalian, 4 aspek iaitu latar belakang, pentadbiran, perundangan dan hubungan luar telah membuktikan negeri-negeri Melayu tersebut mempunyai sistem pemerintahan yang sangat tersusun serta sistematik. Apakah kepentingan sistem pentadbiran yang sistematik? Ada jawapannya? Ya, betul. Sistem pentadbiran yang sistematik akan membawa kemakmuran kepada negara. Selain daripada itu, ia akan mengekalkan kedaulatan negara. Ia juga akan mewujudkan keamanan dan akhirnya pastilah ia akan memajukan negara kita. Pelajar-pelajar sekalian, untuk itu
kemakmuran yang kita kecapi pada hari ini adalah kesan sistem pentadbiran yang sistematik yang telah dijalankan oleh pemerintah-pemerintah yang terdahulu. Wajarlah kita bersyukur dan mengekalkan kedaulatan serta kemakmuran negara kita. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah selesai dengan topik pada hari ini. Seperti biasa, cikgu akan berikan soalan latihan untuk mengukuhkan kefahaman anda semua. Soalan yang pertama, berikan cadangan anda bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan dalam memajukan negara. Soalan yang kedua, mengapakah negeri-negeri Melayu menjalinkan hubungan dengan Siam? Dan soalan yang ketiga, dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor, terdapat sistem perundangan tersendiri. Apakah kepentingan undang-undang tersebut kepada kehidupan masyarakat? Pelajar-pelajar sekalian, apabila siap semua latihan, sila hantar kepada guru sejarah masing-masing. Untuk itu, sekian dulu pada kali ini. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Bertemu kembali. Pada pelajaran yang lalu, kita telah menyentuh 4 aspek yang penting, iaitu aspek latar belakang, pentadbiran, hubungan luar dan perundangan. Pada kali ini, kita akan teruskan lagi pelajaran kita dalam bab 4 yang menyentuh tentang peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pelajar-pelajar sekalian, tahukah anda apakah maksud penampan? Apa? Umpan? Bukan. Penampan membawa maksud penyekat atau penahan. Dalam topik kali ini, apa kaitan penampan dengan peluasan kuasa British? Dan inilah yang akan kita terokai seterusnya. Topik kita, peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor akan menyentuh 2 perkara penting. Yang pertama ialah faktor peluasan kuasa British dan yang kedua ialah strategi peluasan kuasa British. Faktor peluasan kuasa British terdiri daripada 5 perkara. Yang pertama adalah kedudukan strategik. Yang kedua, menghalang kuasa barat lain. Yang ketiga, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Yang keempat, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Dan yang kelima adalah slogan beban orang putih. Faktor pertama, peluasan kuasa British di 4 negeri tersebut adalah kerana kedudukan yang strategik. Kedudukan Kelantan dan Terengganu yang strategik dikatakan kerana terletak di laluan perdagangan antara Siam dan Singapura. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu juga penting kepada perdagangan British. Faktor kedua adalah bertujuan untuk menghalang kuasa barat lain. British ingin menghalang kemarahan peluasan kuasa Perancis di segenting kerah yang akan mengancam perdagangan dan kedudukan Singapura sebagai pelabuhan antarabangsa. Jerman pula berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Rusia ingin membuka penempatan di ujung Salang. Amerika Syarikat pula berusaha meluaskan pengaruhnya di Terengganu. British ingin menghalang kuasa barat ini kerana kemarahan kuasa barat yang ingin menguasai bahan mentah akan mencabar penguasaan British. Menghalang kuasa barat lain akan menyentuh tentang maksud penampan yang telah diterangkan di peringkat awal tadi. Pelajar-pelajar sekalian, sila tengok peta yang dipaparkan. Perhatikan peta yang berlorek yang berwarna orange. Keempat-empat negeri tersebut
akan menjadi benteng penahan atau penyekat kepada kuasa-kuasa barat lain yang cuba mencabar penguasaan British di tanah Melayu. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu sangat sesuai untuk dijadikan penampan kuasa barat yang lain yang ingin meluaskan kuasa ke utara tanah Melayu. Faktor yang ketiga, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Kedah dan Perlis membekalkan hasil pertanian dan peternakan yang menjadi sumber bekalan makanan penduduk Pulau Pinang. Kelantan dan Terengganu pula penting bagi aktiviti pembuatan seperti pertukangan dan pembinaan kapal. Selain daripada itu, kedua-dua negeri ini menjadi pembekal pelbagai barang dagangan kepada pedagang Singapura. Faktor yang keempat adalah untuk menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. British ingin membina jalan raya, jalan kereta api, telegraf antara Burma dan juga Pulau Pinang. Ini bertujuan supaya British mempunyai rangkaian perhubungan terus dengan India. Ini pula sangat penting bagi perdagangan dan keselamatan British. Kenapa? Tidak faham apa kaitan pembinaan jalan raya, jalan kereta api dan telegraf antara Burma dan Pulau Pinang serta kaitannya dengan India. Mari kita kaji peta ini. Ini merupakan peta contoh yang menunjukkan tanah jajahan British yang berlorek dengan warna orange. India, Burma dan juga Pulau Pinang di tanah Melayu merupakan tanah jajahan British. Apakah kaitan pembinaan rangkaian jalan raya, jalan kereta api dan juga telegraf antara Burma dan Pulau Pinang kepada British di India? Jelaskan hujah kamu selepas ini. Faktor yang kelima adalah slogan beban orang putih. British menganggap bahawa mereka mempunyai misi untuk mentamadunkan masyarakat dunia dan dengan andaian mereka adalah lebih baik berbanding penduduk peribumi atau penduduk tempatan yang dijarah. Pelajar-pelajar sekalian, mengapakah British bersungguh-sungguh meluaskan kuasanya di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu? Adakah British kurang senang terhadap pengaruh Siam di negeri-negeri Melayu? Atau adakah British bimbang dengan minat yang ditunjukkan oleh Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia terhadap beberapa kawasan di negeri Melayu? Mari kita teruskan pelajaran kita. Strategi peluasan kuasa British. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu mempunyai hubungan rapat dengan Siam. Keempat-empat negeri ini menghantar bunga emas dan perak pada 3 tahun sekali sebagai tanda persahabatan. Malangnya, bagi Siam, ia adalah tanda 4 negeri ini merupakan negeri naungannya. Pengaruh Siam ini tidak menyenangkan British kerana bimbangkan laluan perdagangan antara India dan China. British telah memikirkan strategi yang baik untuk menguasai 4 negeri ini. Dan inilah strategi dan tindakan British, iaitu melaksanakan siri perjanjian secara berperingkat-peringkat. Perjanjian yang pertama adalah Perjanjian Sulit 1897 antara British dan Siam yang dilakukan pada 6 April 1897. Melalui perjanjian sulit ini, British mahu memastikan tiada kuasa lain yang meluaskan pengaruh ke atas Kedah, Terengganu dan Kelantan. Selain pada itu, melalui perjanjian sulit ini, British mengakui pertuanan Siam ke atas negeri tersebut. Perjanjian seterusnya adalah Perjanjian Sepadan 1899 antara British dan Siam. Perjanjian ini ditandatangani pada 29 November 1899.
Dalam perjanjian ini, British telah menetapkan sempadan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Kedah. Perjanjian seterusnya adalah Perjanjian 1902 yang merupakan perisytiharan antara British dan Siam. Perjanjian ini ditandatangani pada 6 Oktober 1902. Melalui perjanjian ini, Siam akan mengawal hubungan luar Kelantan dan Terengganu. Kedua-dua negeri ini juga tidak boleh menyerahkan konsesi kepada kuasa asing tanpa izin Siam. Perjanjian seterusnya ialah Perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Melalui perjanjian ini, Siam menyerahkan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu kepada British. Dan kerana perjanjian inilah, negeri-negeri tersebut mula menerima penasihat British. Pelajar-pelajar sekalian, perjanjian ini membuka ruang kepada British untuk menguasai negara kita tanpa gangguan kuasa luar yang lain. Pelajar-pelajar sekalian, perhatikan bagaimana British menguasai negara kita hanya menggunakan strategi yang tidak melibatkan pertumpahan darah. Dalam kehidupan hari ini, eloklah kita mengaplikasikan pelbagai strategi yang positif untuk mencapai hasrat dan keinginan. Baiklah, adakah kamu jelas dengan pelajaran kita pada hari ini? Baiklah, cuba kamu jawab soalan ini dalam masa 5 saat. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah B. Baiklah, mari kita teruskan soalan objektif dengan menjawab soalan di kuisis. Keluarkan gadget masing-masing dan join kuis untuk menjawab soalan kuisis yang telah disediakan. Untuk itu, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk meneruskan topik pelajaran kita dalam bab 4. Cuba pelajar lihat peta ini. Bagus, peta ini menunjukkan kedudukan negeri Johor. Negeri Johor yang terletak di selatan tanah air. Pada hari ini, kita akan meneruskan lagi topik pelajaran kita dalam bab 4 berkaitan dengan peluasan kuasa British di Johor. Pelajar-pelajar sekalian, Johor merupakan sebuah negeri yang telah mencapai tahap kemakmuran yang tinggi. Ini adalah kerana Johor mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang teratur. Johor juga maju kerana kebijaksanaan pemerintahnya membangunkan Johor, menghalang pewawasan kuasa British ke atas Johor untuk sekian waktu. Apakah faktor kemajuan Johor? Johor berkembang pesat dalam bidang ekonomi komersial, terutamanya dalam pertanian lada hitam dan gambi. Selain daripada itu, kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah memaju dan memakmurkan Johor. Johor juga maju kerana kemunculan golongan pentadbir yang komited menjalankan tugas. Dan selain daripada itu, faktor kemajuan Johor yang terakhir adalah kerana pemodenan dalam pentadbiran infrastruktur dan juga sosial. British melihat kemakmuran dan kemajuan ekonomi Johor sebagai satu kebimbangan yang perlu ditangani segera. Seperti negeri Melayu di utara, banyak kuasa barat lain berminat untuk menjalinkan hubungan dengan negeri Johor. Apakah strategi yang British gunakan untuk menguasai Johor? Tidak seperti di negeri-negeri Melayu utara yang lain, British menggunakan dua strategi untuk menguasai Johor. Berikut adalah kronologi strategi British menguasai Johor.
British melaksanakan perjanjian pada tahun 1855 antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim. Melalui perjanjian ini, Sultan hendaklah terlebih dahulu menawarkan kesang kepada British sekiranya ingin menjualnya. Pada tahun 1879, Gubernur Negeri-Negeri Selat membuat satu cadangan, iaitu seorang residen British perlu ditempatkan di Johor. Seterusnya, menerusi perjanjian setia 1885 antara Johor dengan British, Johor hanya dibenarkan menerima seorang ejen yang peranannya menyamai pegawai konsul dan lebih rendah dari penasihat. Sementara itu, hal ehwal jual Johor dikawal oleh British. British telah cuba memanipulasi kedudukan keuangan Johor. British telah menawarkan pinjaman $200,000 bagi membiayai pembinaan landasan kereta api di Johor. Malangnya, tawaran ini ditolak dengan baik oleh pembesar Johor kerana bimbang kedudukan ekonomi akan menyusahkan rakyat Johor. Perjanjian seterusnya ialah Perjanjian 12 Mei 1914 yang berlangsung antara Sultan Ibrahim dengan Gubernur-Gubernur Negeri Selat, iaitu Sir Arthur Henderson Young. Menerusi perjanjian ini, jawatan konsul ditukar menjadi penasihat am British. Berikutan dengan itu, Douglas Graham Campbell dilantik sebagai penasihat am British yang pertama di Johor. Dan berdasarkan pelantikan ini juga, taraf Johor sebagai negeri bebas dan berdaulat bertukar kepada negeri naungan British. Walau bagaimanapun, kedudukan Sultan tetap diakui oleh British. Pelajar-pelajar sekalian, Johor telah mencapai satu tahap kemakmuran yang tinggi suatu ketika dulu kerana mempunyai pemimpin yang cekap sehingga mencabar kuasa British. Jadi, apakah kepentingan kewibawaan pemimpin kepada sesebuah negara? Ya, kepentingan kewibawaan pemimpin kepada sesebuah negara adalah untuk memperjuangkan maruah bangsa. Ia juga bertujuan memelihara kedaulatan negara. Selain daripada itu, ia boleh memakmurkan negara, memelihara kebajikan rakyat dan yang paling penting, memelihara nama baik negara. Pelajar-pelajar sekalian, kita sudah selesai dengan topik pada hari ini. Sebagai tugasan hari ini, jangan lupa turn in dalam Google Classroom atau klik pada link yang telah diberi. Untuk itu, sekian dulu. Jumpa lagi.